Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Qarib, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bagi mereka yang mengikuti pengajian Fathul Qarib, minggu lepas kita tidak ada pengajian. Pengajian kita yang lepas merupakan 2 minggu yang lepas, dan 2 minggu yang lepas pula ada sedikit masalah teknikal, yang mana suara tidak dapat didengar. Maka bagi jemaah yang mahu mengikuti pengajian pada kali yang lepas, saya ada recording di dalam speaker account. Saya ada letak di dalam comment section bagi mereka yang mahu mengikuti. Jadi apa yang saya akan melakukan sekarang ini adalah saya akan melakukan sedikit ulang kaji berkenaan dengan apa yang saya membicarakan pada kali yang lepas. InsyaAllah ta'ala. Jadi sebelum kita masuk dalam pengajian pada hari ini, berkenaan dengan apa yang kita sebutkan pada pengajian yang lepas adalah berkenaan dengan walimah. Kita membicarakan tentang hukum ahkam yang bersangkut dengan walimah, yang mana kalau sekiranya seseorang itu menjemput kita untuk menghadiri majlis perkahwinan, maka hukumnya adalah wajib. Tetapi kalau sekiranya ada syarat-syarat, ataupun kalau ada perkara-perkara yang mungkar yang berlaku di tempat tersebut, maka tidak diwajibkan kita menghadirinya. Jadi asal dasar hukumnya dalam Islam, hukum menghadiri walimah adalah wajib, dan walimah yang dimaksudkan adalah walimatul urus, iaitu walimah bagi perkahwinan. Walimah bagi perkahwinan, sebab dalam bahasa Arab walimah kita ada walimah dalam segi perkahwinan dan juga walimah bagi majlis-majlis yang lain. Sebab asal perkataan walimah adalah makanan yang dimasak bagi majlis-majlis yang di dalamnya ada kegembiraan bersama jamaah. Tetapi di sini kita maksudkan adalah walimatul urus, iaitu khusus bagi menghadiri majlis perkahwinan. Ini yang kita membicarakan pada kali yang lepas. Sebelum itu juga saya ada membicarakan sedikit berkenaan dengan mahar, mas kahwin. Dan penulis mengatakan kalau sekiranya seseorang itu berkahwin dan dia tidak melakukan persetubuhan, selepas itu dia menceraikan isterinya, maka diwajibkan ke atasnya membayar separuh mas kahwin. Kalau sekiranya dia melakukan persetubuhan, maka diwajibkan dia membayar kesemua mas kahwin kalau dia menceraikan isterinya selepas itu. Dan mas kahwin seperti mana kita mengatakan hukumnya adalah wajib. Kalau sekiranya suami tidak menyebutnya dalam akad nikah, maka ia boleh menjadi mas kahwin balik kepada mahar misal, mahar yang balik kepada ahli keluarga wanita yang berkahwin itu. Maka untuk kita mengetahui berapa banyak mas kahwin, untuk berapa banyak mas kahwinnya. Nampaknya kita pun ada masalah connection di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu insya-Allah. Ini ada daripada perkara yang bukan daripada perkara yang saya dapat melakukan apa-apa. Kita sebutkan pada pengajian yang lepas. Okey.
Jadi daripada perkara yang kita sebutkan bagi mas kahwin juga kita membicarakan tentang mas kahwin yang minimum, mas kahwin yang maksimum, yang tidak digalakkan kita melebihinya. Kita juga telah membicarakan tentang bilangannya. Begitu juga kita membicarakan tentang menggunakan mas kahwin sebagai manfaat. Manfaat ini mengajar Al-Quranul Karim ataupun manfaat daripada duit sewa dan sebagainya, boleh digunakan ini sebagai mas kahwin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada bab al-qasam wan nushuz. Dan juga sebelum itu kita membicarakan tentang keuzuran-keuzuran yang tidak mewajibkan walimah. Ini semua insya-Allah sebelum kita masuk. Mungkin saya membicarakan sedikit keuzuran-keuzuran berkenaan dengan tidak menghadiri walimatul arus. Maka daripada keuzurannya adalah kalau sekiranya di dalam majlis itu ada maksiat. Di dalam majlis ini ada maksiat, dan sebagian ulama kita mengatakan apabila berlaku percampuran di antara lelaki dengan wanita, maka gugur kewajipan menghadiri walimatul urus. Apalagi kalau sekiranya dalam majlis itu ada minuman-minuman keras ataupun ada wanita-wanita yang berjoget misalan, seperti mana kadang-kadang kita lihat berlaku dalam majlis-majlis di negara kita ini. Maka dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan kita menghadirinya. Begitu juga Al-Imam An-Baijuri misalan, dia memberikan misal kalau sekiranya orang yang menjemput itu dia mengkhususkan orang-orang kaya sahaja yang menghadiri, ataupun orang-orang yang tertentu saja yang menghadiri, maka majlis seperti ini tidak diwajibkan kita menghadirinya. Jadi insya-Allah taala tanpa kita membuang masa, saya akan masuk kepada apa yang penulis ini membicarakan berkenaan dengan al-qasam wan nushuz. Sementara saya mencari muka suratnya. Perkataan qasam ataupun perkataan qasam, dia maksudnya adalah kita membagi hari kalau sekiranya seseorang itu ada lebih daripada satu isteri. Dan nushuz maksudnya dia adalah satu keadaan bagi seorang isteri yang dia merasakan lebih tinggi misalnya daripada suaminya dan tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri yang mendekhakai kepada suami. Apakah hukum hakamnya? Ini yang dibahaskan dalam bab ini. Jadi ada dua perkara di sini. Pertama sekali adalah berkenaan dengan bagaimana nak membagi masa bagi seseorang yang ada lebih daripada satu isteri, dan yang kedua adalah berkenaan dengan masalah nusyuz. Jadi kita akan lihat apa yang penulis membicarakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Dan saya cuma harap recording hari ini tidak ada masalah insya-Allah dalam segi dia punya recordingnya, sebab nampaknya internet di masjid temporary kita ini agak lemah sedikit. Baik, sekarang kita balik kepada kitab. Penulis ini mengatakan faslun fi ahkamil qasmi wan nushuz. Ahkamil qasmi wan nushuz. Kita ada perkataan qasm dan qasam. Qasam dalam bahasa Arab maksudnya sumpahan. Tapi di sini adalah qasm, yakni pembahagian. Membahagi. Daripada bahagian. Dalam bahasa Arab bila kita mengatakan qismun, yakni bahagian. Jadi yakni membagi-bagi hari, dan juga berkenaan dengan nushuz. Al-awwalu min jihati zawj, yang pertama iaitu balik kepada qasm, dia adalah bagi isteri, suami, dia bersangkut paut dengan suami. Manakala yang kedua iaitu an-nushuz, dia adalah daripada isteri. Jadi yang pertama bagi suami, yang kedua adalah bagi isteri. Tanggungjawab yang pertama adalah bagi suami untuk dia membagikan masa kalau sekiranya dia lebih daripada satu isteri. Dan bahagian yang kedua adalah bagi isteri yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri. Wa makna nushuziha, selepas itu dia menerangkan apa yang dimaksudkan dengan perkataan nushuz. Kita biasa, hatta kita dalam masyarakat kita misalan, orang menanyakan misalan apakah yang dimaksudkan dengan nushuz. Maka di sini penulis mengatakan maksud daripada nushuz, dia mengatakan irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi 'alaiha. Yakni dia seseorang satu masa tidak dibolehkan baginya berkahwin lebih daripada
lebih yakni daripada 4. Jadi kalau sekiranya dia ada isteri lebih daripada 1, maka diwajibkan baginya untuk dia mengetahui hukum ahkam yang bersekepau dengan qasam. Yakni sebab diwajibkan ke atasnya untuk dia membagikan masa bagi isteri yang pertama dan juga bagi isteri yang kedua. Berbeza dengan satu orang yang kahwin hanya satu isteri, yang mana kita kebiasaan kita negeri kita, maka kita tidak membicarakan ini tentang membagi ini masa kepada sesiapa sebab ini isteri satu. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu ada lebih daripada satu isteri, maka ini menjadi wajib, seperti mana penulis ini mengatakan ini hukumnya adalah wajib, akan tetapi dia mengatakan la yajibu alaihi alqasmu bainahuma aw bainahunna hatta, yani ada syarat ini bagi kewajipan, sehingga yani dia mengatakan law a'rada anhunna aw anil wahidati falam yabit indahunna aw indaha lam ya'tham. Yani syaratnya adalah kalau sekiranya dia tidak bermalam ini dengan semua yani isterinya misalan. Yakni dia ada 2 isteri yang ini misalan, dan dia tidak bermalam dengan isteri yang dia tidak bersama dengan isteri yang pertama dan dia tidak bersama dengan isteri yang kedua misalan. Maka dalam keadaan seperti ini belum diwajibkan qasam ini ke atas ni. Sebab ini dia belum lagi bermalam dengan mana-mana isteri. Jadi bilakah ini qasam ini menjadi wajib? Pembahagian ini menjadi wajib apabila dia mula bermalam dengan salah satu daripada isteri. Kalau sekiranya dia bermalam dengan isteri yang pertama, maka diwajibkan dia bermalam dengan isteri yang kedua. Kalau sekiranya dia bermalam dengan isteri yang kedua, maka diwajibkan dia bermalam dengan isteri yang pertama. Tapi kalau sekiranya dia tidak bermalam dengan isteri yang pertama dan isteri yang kedua, maka tidak yakni diwajibkan yakni ke atasnya untuk membagikan yakni masanya. Ini semua adalah balik ini kepada keadilan, dan ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in lam ta'dilu, kalau sekiranya kamu tidak ada mampu yakni keadilan bersama yakni isteri kamu, fawahida, maka kahwinlah satu. Ulama kita mengatakan keadilan yang dimaksudkan di sini adalah keadilan dalam qasam. Keadilan dalam qasam, iaitu membagi masa yakni bagi isteri yang pertama dengan isteri yang kedua yakni dan seterusnya. Bukan keadilan dalam kecintaan, sebab mustahil yakni seseorang suami misalan dia nak memberikan kecintaan yang sama pada isteri yang pertama dan kecintaan yang sama kepada isteri yang kedua. Ini adalah perkara yang mustahil. Sebab kecintaan ini dia adalah masalah hati, dan seseorang itu dia tidak dapat menentukan berapa banyak percentage yang dia mau cinta yang isteri yang pertama dan isteri yang kedua. Sebab ada orang ini salah faham, ini dia mengatakan mustahil yang seseorang itu ada keadilan disebabkan dia tidak boleh sampai kepada tahap kecintaan yang sama. Ini bukan kita membicarakan masalah kecintaan, kita membicarakan ini tentang isu qasam dan nafaqah. Yang diwajibkan bagi suami untuk memberikan bahagian masanya bagi isteri yang pertama dan isteri yang kedua. Begitu juga dengan nafaqah bagi isteri yang pertama dan nafaqah ini bagi isteri yang kedua. Ini yang kita maksudkan ini dengan keadilan. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan fankahu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in lam ta'dilu fawahidah. Kahwinlah kamu yakni isteri 2 ataupun 3 ataupun 4. Kalau sekiranya kamu takut ini tidak berlaku adil, maka kahwinlah hanya satu. Maka Islam ini menggalakkan ini seseorang itu berkahwin kalau sekiranya ada maslahat dan ada kemampuan. Maka Islam ini menggalakkan dengan nas ini Al-Quranul Karim. Dan selepas itu beliau ini mengatakan hatta law a'rada anhunna aw anil wahidati falam yabit indahunna aw indaha lam ya'tham. Kalau sekiranya dia tidak bermalam dengan kesemua mereka, maka dia tidak berdosa kalau sekiranya dia tidak membagikan masanya bersama mereka. Walakin yustahabu an la yu'attilahunna minal mabit. Tetapi sunnah adalah dia tidak meninggalkan mereka, dia tidak yakni mengasingkan dirinya daripada mereka. Dia tidak mengasingkan dirinya daripada mereka. Yakni sunnah ni adalah dia tidak melakukan sedemikian, melainkan kalau sekiranya ada sebab-sebab yang tertentu. Yakni misalan ada seorang suami misalan dia ada 4 isteri misalan. Selepas itu dia musafir, dan bila dia musafir dia musafir sendirian, yakni dia tidak membawa keempat-empat isterinya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan qasam, seperti mana kita mengatakan. Maka apabila dia kembali tidak diwajibkan dia qada masa yakni bagi yakni isteri-isterinya. Selepas itu yakni dia mengatakan walal wahidat walakin yustahabu an la yu'attilahunna minal mabit walal wahida aidan. Begitu juga kalau seseorang itu yakni dia ada yakni seorang yakni isteri, maka
disunatkan ini dia tidak mengasingkan ini dirinya ini daripada isteri yakni tanpa yakni sebab bi an yabita indahunna aw indaha, yakni dia bermalam yakni bersama mereka ataupun bersama yakni isterinya yang satu. Wa adna darajatil wahidati an la yukhalliha kulla arba'i layalin an lailah, yakni yang minimum kadar yang minimum yang seorang ini harus ini bersama dengan isterinya. Dia mengatakan dia tidak meninggalkan ini isterinya lebih yang ini daripada 4 hari, yakni lebih yang ini daripada ini 4 hari. Ini balik ini kepada kalau sekiranya misal ini bagi kalau sekiranya seseorang itu ini dia ada 4 ini isteri ini misalan, maka bagi tiap-tiap ini isteri dia bermalam ini dengannya dan berlalu yakni 3 hari sebelum yakni dia balik ini kepada isteri yang pertama, maka berdasarkan dengan perkara ini maka Islam ini meletakkan garisan kalau sekiranya seorang itu sudah berkahwin, maka tidak wajar ini baginya meninggalkan ini isterinya lebih ini daripada bersama ini para isterinya. Maka hukum membagikan waktu bersama isteri-isteri dia adalah wajib. Ini yang penulis ini menekankan di sini. Wa yu'tabaru taswiyatu bil makan taratan. Kadang-kala berlaku adil dalam qasam ini bersangkut paut ini dengan tempat. Dan kadang-kala dia bersangkut paut dengan masa. Jadi dia ada qasam ini bersangkut paut dengan tempat dan bersangkut dengan masa. Apa maksudnya? Dia mengatakan amal makan. Adapun yakni yang bersangkut paut ini dengan tempat, fayahumul jam'u baina zaujatain fa akthar fi maskanin wahid illa bi ridha. Tidak dibolehkan baginya untuk mengumpulkan semua isterinya dalam satu rumah. Tidak dibolehkan baginya untuk mengumpulkan yakni semua yakni isterinya ataupun 2 isteri ataupun 3 isteri ataupun 4 isteri ke dalam satu rumah yang sama, illa birdak, melainkan kalau semua meredai. Misalan satu orang itu dia berkahwin dengan 2 orang isteri, dua wanita, dan kedua-dua isterinya setuju untuk tinggal bersama dalam satu rumah, maka ini tidak ada masalah dengan syarat yakni mereka berbeza bilik, bukan yakni dalam satu bilik. Tetapi kalau sekiranya rumahnya misalan besar dan ada bilik-bilik yang tertentu, maka tidak ada masalah kalau sekiranya mereka ada keredaan. Tetapi kalau sekiranya mereka tidak setuju, maka diwajibkan ke atasnya untuk dia memisahkan daripada isteri yang pertama dengan isteri yang kedua. Maka tidak yakni dibolehkan. Maka ini adalah daripada taswiyah, seperti mana penulis mengatakan, yakni berlaku adil kepada isteri-isterinya. Wa amma zaman, adapun yakni masa, dia mengatakan faman lam yakun harisan masalan fa'imadul qasmi fi haqqihi al-lail wan naharu taba'un lahu. Jadi dia mengatakan berkenaan dengan zaman, masa pula, kalau kita nak bagikan masa, bagaimana kita nak bagikan masa? Maka dia mengatakan kita kena lihat ini kepada keadaan ini suami. Suami ini jenis ini kerja siang ataupun kerja malam. Kalau sekiranya suami kerja siang, maksudnya masa dia bersama isterinya adalah masa malam. Jadi malam yang dikirakan yakni bersama yakni isteri. Jadi misalan kita di Singapura, misalan saya memberikan misal, ramai orang misalan kerja pada waktu siang. Jadi dia kerja daripada pukul 9 pagi misalan sampai yakni 6 petang. Maka masa dia bersama isterinya adalah pada waktu siang. Masa yakni dia bersama yakni isterinya adalah pada waktu siang. Ini yang mengatakan di sini, waman kana harisan fa'imadul qasmi fi haqqihi an-nahar wal lailu taba'un lahu. Yakni bahagian yang dia bersama dengan isterinya adalah pada waktu siang, dan pada waktu malam disebabkan dia bekerja pada waktu malam, maka dia mengikuti siang itu, maka ia dikirakan yakni sebagai hari yang sama. Dia dikirakan yakni sebagai hari yang sama, cuma pada waktu malam dia tak bersama yakni dengan isteri, dia hanya bersama yakni pada waktu siang. Maka pada waktu siang yang kita mengambil iktibar yang dia wajib yakni bersama isteri yakni yang pertama ataupun yakni isteri yakni yang kedua. Wala yadkhulu zawju lailan ala ghairil maqsumi laha. Tidak dibolehkan ini bagi seorang suami untuk bersama isteri yang bukan pada bahagian masanya. Yakni misalan satu orang ada 2 isteri, maka dia hari ini adalah giliran isteri yang pertama. Hari ini adalah giliran isteri yang pertama, tetapi dia pergi yakni kepada isteri yang kedua, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Yakni hari yang giliran bagi isteri yang pertama, maka wajib yakni dia bersama yakni isteri yang pertama, melainkan kalau ada keuzuran, misalan isteri yang kedua sakit dan dia memerlukan yakni rawatan dan sebagainya, maka dia pergi kepada isteri yang kedua dan diwajibkan dia melakukan qada.
bagi masa yang dia berada bersama isteri yang kedua. Ini kalau sekiranya kita mengatakan ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, yakni tidak berdosa. Tetapi kalau tidak ada keuzuran, maka diwajibkan dia melakukan ini qada, dan ini dikirakan yakni dia tidak yakni berlaku adil yakni kepada isteri yang pertama, yakni tanpa maslahat. Maka dia mengatakan wala yadkhulu zawju lailan ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Kalau sekiranya tidak ada hajat, seperti mana saya mengatakan, kalau ada hajat ini tidak ada masalah. Fa in kana li hajatin, penulis mengatakan kalau ada hajat, dan misalnya ala qa'iyadatin wa nahwiha, yakni seperti isterinya sakit, misalnya dia menziarahi isterinya dan memberikan obat dan sebagainya, dan merawati isteri dan sebagainya, lam yumna' min ad-dukhul, dibolehkan dia masuk rumah yakni isteri yang kedua. Wahina idzin intala muksuhu, kalau dia berada lama yakni dalam rumah isteri yang kedua, misalan qada min naubatin madkhuli 'alaiha misla muksihi. Jadi kalau dia berada pada isteri yang kedua waktu panjang, misalan 3 jam, misalan dia berada yakni bersama isteri yang kedua pada waktu yang dia sepatutnya bersama isteri yang pertama. Kalau dia berada pada isteri yang kedua misalan 3 jam waktu yang lama. Berbeza yakni kalau 3 minit, 5 minit, 10 minit, ini tidak diwajibkan qada. Tetapi kalau sekiranya 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka diwajibkan yakni dia melakukan qada. 3 jam yang dia bersama ini isteri yang kedua, maka diwajibkan yakni dia memberikan yakni kepada isteri yang pertama. Ini yang penulis mengatakan wa intala muksuhu, kalau dia berada waktu yang lama bersama isteri yang kedua, dia melakukan qada bagi isteri yang pertama. Fa in jama'a qada zaman al-jima' la nafs al-jima', kalau dia bersetubuh dengan isteri yang kedua bukan pada waktunya, maka diwajibkan dia menggantikan, bukan menggantikan jima' tetapi menggantikan waktu jima'. Ini yang penulis mengatakan di sini, yakni dia menggantikan waktu jima' bersama yakni isteri yang pertama. Misalnya kalau dia bersama isteri yang kedua ini 1 jam, maka diwajibkan dia mengganti yakni dengan isteri yang pertama dengan 1 jam. Tapi bukan maksudnya diwajibkan dia melakukan jima', yakni maksudnya dia melakukan qada yakni bagi zaman yang dia melakukan jima'. Jadi kalau 1 jam, maka diwajibkan dia menggantikan 1 jam. Illa an yaqsura zamanuhu fala yaqdihi, kalau sekiranya zamannya ringkas 5 minit, 10 minit, ini adalah masa yang ringkas, maka tidak diwajibkan dia melakukan qada. Wa idza arada man fi ismatihi zaujatun as-safara akra'a bainahun, kalau seseorang suami mahu yakni melakukan safar, mahu keluar negeri misalan, dan dia ada isteri lebih daripada 1, maka diwajibkan yakni ke atasnya untuk dia melakukan undi. Untuk dia melakukan undi siapa yakni isteri yang akan bersamanya. Siapa isteri yang akan bersamanya. Dia tidak boleh misalan tiap-tiap kali nak pergi musafar, isteri yang pertama saja ikut dia keluar. Maka ini tidak adil. Diwajibkan yakni dia apa kita mengatakan melakukan yakni undian, melainkan yakni kalau isteri yang kedua memberikan keizinan, misalan dia ada keuzuran tidak dapat ikut dan sebagainya. Kalau ada 2 isteri, kalau ada 4 isteri yakni misalan, maka dia melakukan yakni undian. Yakni undian yang dimasukkan di sini seperti diralat ya. Ini yang dimasukkan dengan qur'ah. Diralat, dan ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW apabila yakni dia keluar musafir, dia akan melakukan undian bagi isteri-isterinya siapa yang akan mengikutinya. Maka ini yang disebutkan ini oleh penulis yakni di sini. Maka siapa yang keluar yakni undian itu, maka dia akan berpergian bersama yakni isteri tersebut. Jadi insya-Allah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat hari ini kita akan berhenti yakni di sini sahaja. Dan insya-Allah kita akan meneruskan yakni pada minggu yang akan datang. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa akhdim bis salihati a'malana wa ajina Allah karim fadl subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.